Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Ali Ibni Abdul Rahman Al-Kalantani, di mana kita telah sampai pada bab yang ke-27 pada menyatakan fi tasydidil liwat, pada menyatakan tentang sangat jahat perbuatan liwat, perbuatan liwat dan sangat seksa orang yang mendatangkan dia. Jadi tegahan ataupun larangan pada melakukan perbuatan liwat. Jadi tentang liwat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan di dalam Al-Quran berkenaan kaum Nabi Lut, yang mana perbuatan mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sebagai seburuk-buruk perbuatan, yang mana Nabi Lut telah mendakwahkan kaumnya supaya meninggalkan perbuatan yang keji itu. Ini perbuatan liwat seperti mana yang dimaksudkan dalam istilah syarak ni adalah perbuatan persetubuhan pada dubur, bukan pada bahagian hadapan tetapi pada bahagian belakang, iaitu dubur. Sama ada pada dubur lelaki ataupun pada dubur wanita. Jadi berkenaan liwat ini para ulama telah berbeza hukum, pada menetapkan hukum. Namun pada hukum syar'inya sepakat ijma' ulama yang menyatakan ini adalah haram. Namun pada melaksanakan hukuman ke atas pelaku liwat itu berbeza pendapat ulama. Itu nanti kita akan bincangkan sebentar. Jadi bab yang ke-27 pada menyatakan sangat jahat liwat dan sangat seksa orang yang mendatangkan dia. Dan iaitu yang dimaksudkan liwat itu iaitu mendatang lelaki akan lelaki. Ini lelaki mendatangi lelaki. Maksud mendatangi lelaki itu iaitu maksud melakukan perhubungan sejenis, seperti perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kisahkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan
azab, siksa ke atas mereka, yang mana bumi tempat mereka tinggal itu Allah Subhanahu Wa Taala telah terbalikkan, dibenamkan ke dalam bumi. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah adalah termasuk dalam golongan-golongan para peliwat ini. Ya, sama ada lelaki berhubungan dengan lelaki, ataupun wanita berhubungan sesama wanita, ya, ataupun diistilahkan sebagai musahaqah, ya. Jadi sabda Nabi SAW, 7 orang dilaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Ini ada 7 golongan. 7 golongan manusia yang dilaknatkan mereka itu oleh Allah Ta'ala, dan tiada menilik ia kepada mereka itu pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan menilik ke atas mereka, iaitu takkan pandang, ya, tiada pandangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas mereka. Dan tiada ia menciumkan, tiada ia menyucikan akan mereka itu, dan bagi mereka itu azab yang amat pedih. Ini siksaan ke atas 7 golongan itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri siksaan yang amat pedih, dan dikatakan bagi mereka itu, masuk oleh kamu akan neraka serta orang yang masuk dahulu-dahulu daripada mereka itu. Ya. 7 golongan ini akan disuruh, akan diperintahkan supaya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapakah 7 golongan itu? Di sini dinyatakan, yang pertama, orang yang berbuat dan orang yang kena perbuat pekerjaan kaum Nabi Lut. Itulah yang dimasukkan dengan perbuatan liwat itu. Ya. Orang yang berbuat dan orang yang kena perbuat. Jadi orang yang meliwat dan orang yang diliwat. Maksudnya orang yang rela dirinya diliwat. Ini suka sama suka lah, ya. Jadi ini antara golongan yang pertama daripada 7 golongan yang tidak akan dapat tilikan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat, dan Allah Ta'ala tak akan menyucikan mereka itu, dan diberikan azab yang pedih pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang berbuat dan orang yang kena perbuat pekerjaan kaum Nabi Lut. Itu perbuatan liwat. Ini peliwat dan orang yang diliwat. Ini orang yang rela dirinya diliwat. Dan orang yang mewati akan perempuan pada duburnya. Mewati itu maksudnya apa? Menyetubuhi lah, ya. Wati itu maksudnya setubuh. Dan orang yang mewati akan perempuan, yakni dia mewati maksudnya dia menyetubuhi isterinya bukan pada bahagian hadapan, bukan pada kemaluan kubulnya, tetapi pada bahagian duburnya. Ya, ini juga mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, dan orang yang mewati akan binatang, yakni dia menyetubuhi binatang, ya, dia menyetubuhi haiwan, tak kira lah haiwan ternakan ke haiwan liar ke, asalkan binatang, ya, mana mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, dan orang yang mewati akan anak dan ibunya. Allah, itu orang yang menyetubuhi sama ada anaknya ataupun menyetubuhi ibunya. Itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya, yang keenam,
dan orang yang berzina dengan perempuan yang sekampung dengan dia. Ini dia berzina dengan jiran. Jadi dalam sekampung tu semuanya jiran, bukan kata sebelah rumah je jiran, ya. Dia kalau macam kita duduk kat rumah apartmen tu, bukan kata rumah depan, rumah tepi kiri kanan je jiran, ya. Satu bangunan tu semua boleh jadi jiran, ya. Satu kampung tu semuanya adalah jiran, ya. Dan orang yang berzina dengan perempuan yang sekampung dengan dia, ini dalam satu kampung. Dan orang yang ketujuhnya adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mewati akan tapak tangannya. Yakni orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya, iaitu orang yang melakukan onani, ataupun bahasa kita kata melancap, ya. Dan orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya itu sangat keji dan cela, melainkan bahawa taubat mereka itu. Jadi ini antara golongan-golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala laknati dan tidak akan mendapat tilikan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, kecuali mereka yang bertaubat. Jadi kalau kita ada terlibat dengan antara tujuh golongan ni, ya, maknanya kita kenalah bertaubat, ya, dalam masa kita masih hidup atas dunia ni. Dan adalah padanya beberapa afat, yakni pada perbuatan orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya itu sangat keji dan cela, dan adalah padanya beberapa afat, yakni beberapa kemudaratan, yakni beberapa kebinasaan dan bala yang amat banyak dengan perbuatan tersebut, ya. Dan sesungguhnya telah dibalakan dengan dia akan manusia, maka takut olehmu akan Allah dan pelihara olehmu akan diri kamu daripadanya. Jadi pesanan Syekh supaya kita meninggalkan perbuatan yang keji itu. Dan tersebut di dalam Zawajir. Ini dalam sebuah kitab yang bernama Zawajir. Sabda Nabi SAW, 4 orang berpagi-pagi mereka itu di dalam murka Allah. 4 orang yang berpagi-pagi mereka itu dalam murka Allah, dan berpetang-petang mereka itu di dalam murka Allah. Ini pagi-pagi pun dalam kemurkaan Allah, petang-petang pun dalam kemurkaan Allah. Siapa golongan itu? Ya, 4 orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu. Dan dikata orang, ini sahabat-sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah SAW? Dan dikata orang, siapa mereka itu ya Rasulullah SAW? Ini para sahabat bertanya, siapa 4 golongan itu? Sabdanya, ya, sabda Nabi SAW, laki-laki yang menyerupai dengan perempuan, ya. Yang pertamanya adalah lelaki yang menyerupai dengan perempuan, yakni dia tasyabbuh. Dia menyerupai diri dia itu lelaki, zahir lahirnya sebagai lelaki, ya, dengan ada kemaluan lelaki, dengan sifat-sifat kelakian, ya. Tapi dia menyerupai perempuan, tak kiralah menyerupai dengan penzahiran pakaian dia ke, ya, ataupun dia menyerupai dengan sikap dia, perbuatan dia, ya. Kalau dia dengan sengaja, maka ini antara golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai. Pagi-pagi pun Allah Taala murka ke atas dia, petang-petang pun dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dia dengan kerelaan hati dia, dengan apa, kehendak dia sendiri, dia nak menyerupai, dia pakai makeup, ya, dia simpan rambut panjang, dia nak menyerupai perempuan. Dia lelaki, ya, dia ada janggut, ada misai tapi dicukurnya, ya, kemaluannya, zakarnya ada yang dipotongnya, ada yang buat pembedahan lagi, nak menyerupai kaum perempuan, ada yang makan pil, ya,
pil hormon apa, testosteron ke apa tak tahu namanya ya, untuk apa, nak bagi sel hormon dalam tubuh badan itu cenderung ke arah lelaki. Ya, ada. Ya. Ada di negara barat banyak. Ya, nak cerita orang putih ni macam-macam lah, dia orang macam tak ada pegangan agama, ya. Ada yang daripada perempuan tukar ke jantina lelaki, lepas tu dia tukar balik ke jantina perempuan. Sebab apa? Dia rasa diri dia tu sebenarnya diciptakan sebagai perempuan, tapi dia sebabkan dia dah berubah kepada lelaki, kemudian dia nak kembali balik kepada perempuan. Macam tu pun ada, ya. Jadi berbagai-bagai keadaan manusia ni kita tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala laknat mereka itu, murka, ya, ke atas mereka itu pagi-pagi. Apatah lagi kalau orang Islam, ya, dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertama, orang laki-laki yang menyerupai dengan perempuan. Kita tak payahlah nak sebut siapa-siapa kan. Tapi perkara ni dah berlaku lama, ya. Maknanya daripada zaman dahulu kala lagi, daripada zaman Nabi Lut lagi pun ada, ya. Dan yang keduanya adalah perempuan yang menyerupai dengan lelaki. Yang ni pun dah banyak, ya. Yang perempuan nak jadi tomboy, ya. Dia perempuan nak jadi lelaki pun ada, ya. Yang lelaki nak jadi perempuan pun ada. Jadi inilah keadaan apabila tidak ada pegangan agama dalam diri, tidak tahu apakah larangan dan apakah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagaimana fitrah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan seorang itu sebagai lelaki ataupun perempuan, ya. Dia tidak mahu menuruti fitrah tersebut. Sebaliknya dia nak ikut kehendak di nafsu dia sendiri, ya. Jadi ini adalah golongan, antara golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pagi sampai ke petang, ya, daripada petang sampai ke pagi esok, ya, setiap hari dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dan orang yang mendatang akan binatang, yakni dia punya selera hawa nafsu dia tu tidak ada kecenderungan kepada sesama manusia. Kalau yang macam tadi tu dia lelaki, ya, cenderung dia tu kepada sesama lelaki, tu pun dah berlawanan dengan fitrah penciptaan, ya. Ini dia punya kecenderungan itu bukan kepada sesama manusia lagi, sebaliknya kepada haiwan pula, kepada binatang pula, ya. Jadi ini juga antara golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari pagi dan petang. Dan yang keempatnya, iaitu dan orang yang mendatang akan lelaki dengan liwat, ya. Orang yang mendatang akan laki-laki dengan liwat. Liwat maksudnya dia punya syahwatnya tu tertumpu kepada sesama jantina. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan lelaki, ya, cenderung ke arah perempuan, ya. Ini selera syahwatnya itu cenderung ke arah perempuan. Tetapi golongan ini, dia lelaki dia cenderung kepada sesama lelaki, atau yang perempuan tu dia cenderung kepada sesama perempuan, jadi inilah antara golongan-golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala ghulaman bi syahwatin azabahu Allah Ta'ala fin nari alf sanah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala, barang siapa yang mengucup, yakni mencium, ya, ghulaman. Ghulam ni, ya, kira macam budak lah, budak. Ghulam ni budak lelaki, ya.
Man qabbala ghulaman, barang siapa yang mengucup. Yang ni mengucup tu, dicium budak lelaki tu, khas ni budak lelaki yang memang masih belum ada janggut ni, belum ada misai ni, dengan perasaan berahi, ya, dengan keinginannya, maksudnya bisyahwatin. Dia cium budak tu dengan perasaan syahwat. Kalau cium dengan perasaan kasihan tu lain. Oh, dia sayang budak ni, cium. Kalau budak-budak tahfiz ke apa, memang comel-comel pun ada. Tapi kita cium tu bukan sebab syahwat, sebab rasa sayang. Sebab apa? Sebabkan dia berada dalam rahmat Allah Ta'ala, menuntut ilmu, ya? Ataupun anak orang baik-baik, ya? Itu lain. Ini cium dia tu dengan perasaan syahwat, ya. Man qabbala ghulaman bi syahwatin. Dia cium satu orang budak tu, lelaki tu, dengan perasaan syahwat. Maka apa? Azab Allah Ta'ala ke atasnya. Azabahullahu Ta'ala fin nari alfasanah. Maka azab Allah Ta'ala ke atasnya. Allah Ta'ala akan mengazabnya, ya, disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Berapa lama? Alfasanah, selama 1000 tahun. Allahu Akbar. Itu apabila kita tengok keadaan orang-orang yang cenderung kepada syahwat kepada budak-budak pula, ya. Ada yang cenderung kepada syahwat itu sesama lelaki, sesama jantina, lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Ada yang syahwat dia ke arah binatang pun ada, ya. Ini satu golongan lagi yang syahwatnya itu cenderung kepada kanak-kanak, budak-budak, ya. Ini juga mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa mengerja akan pekerjaan kaum Lut, maka bunuh olehmu akan orang yang berbuatnya dan akan orang yang kena perbuatnya. Ya, sabda Nabi SAW. Ya, mafhumnya barang siapa mengerja akan pekerjaan kaum Lut, ini perbuatan liwat itu, ya, maka Nabi SAW memerintahkan supaya membunuh orang yang berbuatnya, orang yang pelakunya, ini peliwatnya itu pun dibunuh, dan orang yang kena perbuatnya pun dibunuh. Ini orang yang rela dirinya diliwat, ini sesama suka, ya. Macam hari ni banyak gejala-gejala ni berlaku, ya, apabila ni golongan-golongan LGBT, ya, nak mempertahankan mereka punya hak. Ya, mereka kata mereka pun ada hak juga nak menikah sama-sama lelaki-lelaki, yang perempuan nak menikah sama dengan perempuan. Ya. Dia nak menikah dengan haiwan pun ada. Jadi itulah keadaan apabila tidak ada agama di dalam diri mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bermula had. Ini had artinya hukuman hudud. Dia dalam hukum hudud ni ada kesalahan-kesalahan jenayah yang tertentu yang dimasukkan dalam hukuman hudud, ya. Bermula had, yakni hukum hudud, orang yang liwat itu direjamkan dia daripada tempat yang tinggi dengan anak batu hingga mati. Kerana Allah Ta'ala merejamkan kaum Nabi Lut alaihi salam dengan batu dari langit. Maka apabila mendatang lelaki akan lelaki dengan liwat, gementar arash, dan berpegang malaikat akan tiang arash, serta membaca mereka itu akan surah Al-Ikhlas hingga diam gementarnya. Jadi tentang hukuman, ya. Kalau hukum perbuatan liwat itu ijma', ya, ijma' seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, mengatakan itu adalah perbuatan yang haram, berdosa besar, ya. Namun pada memberikan hukuman ke atas pelaku liwat itu, ya, jadi perbuatan liwat itu
ada yang dilakukan oleh orang yang muhsan, dan ada juga perbuatan liwat yang dilakukan oleh orang yang ghair muhsan. Muhsan ni apa? Muhsan ni adalah orang yang telah berkahwin dengan pernikahan yang sah, ya. Jadi tentang hukuman ke atas pelaku liwat ini, perlakuan liwat ini, berbeza pendapat ulama, ya, di kalangan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Namun menurut ijma' mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, tentang hukuman bagi perlakuan liwat ini, ianya adalah sama dengan perlakuan hukum zina. Ini liwat ini dimasukkan dalam perbuatan zina juga. Kerana apa? Apabila seseorang lelaki itu mendatangi lelaki itu juga adalah zina, ya. Perempuan datang pada perempuan, itu juga adalah perbuatan zina, ya, menurut mafhum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, bagi pelaku liwat itu, jikalau dia adalah muhsan, maka hukumannya adalah bunuh, ya. Mana hukum matilah. Bagaimana hukuman itu dilaksanakan, ya, itu ada perbezaan pendapat juga, ya. Ada berbagai-bagai pendapat. Ada yang dinyatakan seperti mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa hukum hudud bagi orang yang liwat itu, mana hukuman mati ke atasnya itu dilakukan sama ada dengan direjamkan dia daripada tempat yang tinggi dengan anak batu hingga mati. Itu adalah salah satu bentuk hukuman ke atas pelaku liwat, ya. Namun bagi Hadrat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keempat-empat, yakni semua Khulafa' Ar-Rasyidin, ya, dalam zaman mereka juga ada kejadian-kejadian ini, kesalahan-kesalahan jenayah liwat ini ada berlaku juga, ya. Dan tindakan mereka ke atas hukuman bagi pelaku liwat ini, mereka mengambil tindakan membakar, ya. Ini bagi pelaku liwat itu, hukuman yang dilakukan ke atas mereka, yang diambil ke atas mereka adalah mereka itu dibakar, ya. Dibakar hidup-hidup lah. Dan bagi orang yang kena laku, ya, namun bagi hukuman ke atas pelaku liwat ini, ya, yang muhsan ini, yang pernah berkahwin ini, ya, ada beberapa lagi bentuk hukuman yang dijalankan ke atas mereka. Bagi hukuman mati, ya, yang dijatuhkan, sama ada direjam dengan batu, ya, ataupun dicampak daripada tempat yang tinggi, ya, ataupun dibakar, ya. Dan ada beberapa lagi, ada yang dibunuh dengan pedang, ya. Kalau menurut banyak yang diambil oleh para imam ni, ya, dalam mazhab ni adalah bunuh, ya, ya. Jadi hukuman bunuh itu ialah yang berbeza, sama ada dibunuh secara dengan pedang, ya, seperti mana hukuman yang dilakukan ke atas orang-orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam, ataupun direjam dengan batu sampai mati, ya. Sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada juga hukuman yang diambil ke atas pelaku liwat itu dibakar dengan api, ya. Namun dibakar dengan api ini tidak menjadi satu qaul yang kuat, ya, di kalangan para mujtahidin, ya. Ini adalah qaul yang dhaif, ya. Di kalangan para imam ini dianggap sebagai qaul yang dhaif, ya. Kerana itu ianya tidak dipraktiskan, ya, dibakar pelaku liwat itu, ya. Sebaliknya yang biasa dilakukan adalah hukuman bunuh, sama ada bunuh dengan pedang ataupun direjam.
ataupun dicampak dari tempat tinggi, ya. Dicampak daripada tempat tinggi. Ada juga bentuk hukuman yang dihumbankan dinding batu ataupun pagar besar ke atas pelaku kesalahan liwat itu, ya. Ya. Jadi tentang pelakuan liwat ini, iaitu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Apa yang saya nyatakan tadi itu adalah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia dihukumkan bagi pelaku liwat itu dengan hukuman bunuh, ya. Sama ada direjam dengan batu ataupun dibunuh dengan pedang ke, atau dibakar ke, ataupun dihempap dengan batu ke. Maknanya hukuman bunuh ke atas orang yang muhsan. Orang yang muhsan tu siapa? Orang yang pernah berkahwin dengan perkahwinan yang sah, pernikahan yang sah, ya. Namun bagi mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ya, beliau tidak menjadikan kesalahan liwat ini dalam hukuman hudud, ya. Kerana apa? Pada af'al perbuatan liwat itu dia tidak sama dengan zina. Ya, kalau zina itu dia adalah persetubuhan pada bahagian kemaluan hadapan, di bahagian kemaluan hadapan ini pada kubulnya, bukan pada duburnya, ya. Jadi perbuatan liwat itu pada segi af'al itu memang tak sama dengan perbuatan zina, ya. Jadi Imam Abu Hanifah tidak menjadikan hukuman hudud ke atas perlakuan liwat ini. Jadi kesalahan liwat itu walaupun ianya adalah haram dan dosa besar, namun tidak dimasukkan dalam kategori yang perlu dibunuh. Sebaliknya dihukumkan dengan hukuman ta'zir, ya. Apa itu hukuman ta'zir? Hukuman ta'zir ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, atau khalifah yang ada pada masa itu, ya. Jadi ianya mungkin berbeza-beza menurut lain-lain pemerintah. Ini mungkin dihukumkan dengan hukuman-hukuman yang dapat memberikan pendidikan ataupun pengajaran kepada masyarakat bahawa kesalahan itu adalah satu perbuatan yang buruk, keji dan tercela. Maka dihukumkan dengan hukuman-hukuman yang dapat memberikan pengajaran kepada pelaku dan juga kepada masyarakat, ya. Mungkin ditampar ke, ataupun mungkin dirotan ke, ataupun mungkin dipukul ke, ya. Itu menurut kebijaksanaan pemerintah itu untuk menjatuhkan hukuman ke atas kesalahan ta'zir, ya. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Jadi bagi hukuman liwat ke atas pelaku ini, bagi golongan yang muhsan, iaitu orang yang telah berkahwin dengan pernikahan yang sah, maka hukumannya bunuh, ya. Ini juga adalah menurut pendapat Imam Ahmad, ya. Selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga menurut pendapat tersebut, dan Imam Abu Yusuf, salah seorang daripada pemuka, iaitu tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, dalam mazhab Hanafi, ya. Dan bagi orang yang tidak muhsan, yang belum berkahwin, jikalau dia terlibat dalam perbuatan liwat, maka apakah hukuman ke atasnya? Ianya seperti mana hukuman zina, iaitu dia dirotan dengan 100 kali rotan sebatan, ya. Sebab apa? Imam Syafi'i menganggap perbuatan liwat itu adalah seperti mana perbuatan zina, maka perbuatan liwat juga termasuk dalam hukuman hudud. Berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak memasukkan perbuatan kesalahan liwat itu dalam hukuman hudud. Sebaliknya dihukumkannya dalam kategori hukuman ta'zir, ya. Dalam hukuman jenayah Islam ni dia ada hukuman hudud, ada hukuman qisas, ya. Hudud tu untuk kesalahan-kesalahan jenayah, ya, macam membunuh, mencuri, berzina, minum arak, ya. Kemudian hukuman yang qisas itu macam kalau kita, ya, mencederakan orang lain, bunuh orang ke, itu qisas, ya. Dan
Yang keempatnya adalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini ditetapkan oleh pemerintah. Kalau hukuman yang hudud dan hukuman yang qisas itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Manakala hukuman ta'zir itu ditetapkan oleh pemerintah, atas kebijaksanaan ataupun pertimbangan hakim. Baik, bagi mazhab Hambali dan mazhab Maliki, mereka berpendapat bagi hukuman liwat ini sama ada pelaku ataupun orang yang kena laku. Yakni peliwat dan orang yang diliwat, kedua-duanya dihukum dengan hukuman bunuh. Ini mazhab qaul yang rajih dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Jadi bagi qaul Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat hukuman liwat ke atas pelaku liwat, sama ada jikalau muhsan dibunuh, jikalau ghair muhsan dirotan 100 batan. Namun pendapat dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad tu dia pengasas mazhab Hambali, yang dimaksudkan qaul yang rajih ini maksudnya di kalangan pengikut-pengikut mazhab Hambali, ada qaul, ada pendapat-pendapat, dan juga ada pendapat-pendapat daripada mazhab Maliki yang menganggap bahawa pelaku liwat juga dibunuh dan yang kena liwat juga dibunuh. Dan pendapat ini juga ada dalam qaul, yakni pendapat-pendapat sebahagian daripada pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Dan yang berbezanya adalah hukuman pada mazhab Imam Abu Hanifah yang menganggap pelaku liwat juga dihukumkan sebagai dengan hukuman ta'zir, dan orang yang kena liwat juga dihukumkan dengan hukuman ta'zir. Tidak ada hukuman bunuh dan tidak ada hukuman rotan dikenakan, sama ada dia muhsan ataupun ghair muhsan. Azan. Baiklah, itulah kita tangguh dulu perbahasan kita tentang perkara liwat ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sedikit kefahaman daripada pengajian kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu semuanya adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.